Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua orang? Hari ni saya nak buat live video trying to connect with patient-patient, semua orang yang kat luar sana yang mungkin feeling susah nak datang ke hospital, susah nak datang bersembang kat klinik, tapi ada apa-apa persoalan nak tanya. Okay, so petang ni doktor akan buat satu short session lah, probably less than half an hour, tentang persediaan waktu mengandung semasa wabak COVID ni. Okay, sebab rasanya memang selalu dengar ada macam-macam berita tentang COVID ni dekat news, dekat TV everyday. Tapi kita tak boleh tanya soalan. So hopefully kalau ada yang tanya soalan tu, insyaAllah saya akan cuba jawab lah dengan sebaiknya. Okay, alright. So tu ada orang dah start menonton tu, maybe you can just hi. Okay, so kenapa COVID ni, benda ni tengah panas sekarang ni. COVID ni, coronavirus ni, okay, dia adalah satu virus yang kita sebenarnya banyak benda yang kita tak tahu, yang kita tak berapa faham tentang virus ni. So bila ada sesuatu yang baru, yang kita tak faham, yang kita tak berapa tahu nanti dia punya arah tuju dia, dia punya efek, dia punya keadaan berikutan jangkitan ni, maka semua orang akan automatically ada perasaan risau, takut and tak tahu nak bertindak macam mana. Dan bila tengok kebanyakan orang yang mengalami kerisauan ni yang sangat tinggi adalah daripada golongan para ibu mengandung. Dan saya faham kenapa kita akan risau, sebab kita tak tahu adakah virus ni nanti akan ada efek kepada kandungan kita, adakah dia akan mengganggu proses bersalin, adakah kena buat apa-apa perubahan pada kita punya perancangan untuk bersalin dan sebagainya. So maka bila benda ni, hai Zati Azim, hai Shima, Cik Zofila, hi. Thank you for following. Thank you for watching, tuning in. So, itulah balik kepada benda yang kita tak tahu ni. So, maka ada banyak persoalan. So, saya mungkin tak boleh nak jawab semua sebab seperti, hi Puan Rukaya, how are you? How's the new baby doing? Okay tak? Okay, so bila kita cakap pasal COVID, the good thing is kita kena sentiasa update diri kita sendiri. Okey, benda yang kita tahu pasal COVID ni, nombor satu, dia adalah, ya Shima Hashim, thank you Doktor cantik, you pun cantik juga. Okey. Okey, so pasal COVID ni, dia adalah satu virus yang baru yang kita tahu sekarang dah ada banyak subtype. Subtype ni maknanya adik-beradik dia lah. Ada yang type A, type B, type C. Hai Encik Jeffrey Sakidan, apa khabar? Okey. Yang pastinya bila virus ni dia ada banyak adik-beradik, maksudnya virus ni adalah sesuatu yang boleh infect orang dengan a large group of people in a short period of time. Maka walaupun kita sekarang dalam keadaan PKP dan berjaga-jaga, kita perlu masih mengambil tindakan. Kalau lepas PKP ni, kita kena jaga-jaga di mana kita kena hadkan kita punya pergerakan, pergaulan dengan orang yang ramai-ramai juga. Okay, because we don't know type A, type B, type C ni berapa lama akan be infectious and be around. Hi Puan Intan, esok ada appointment. Okay, I'll see you tomorrow. Oh, Encik Jeffrey, Kaisara pun ada. Yes, hi Kaisara. Okay, okay Puan, ni ada patient saya, Puan Rukaya, tak sabar nak pakai implant. Fantastic, nanti kita pasangkan untuk Puan. Okay, so tadi pasal infectivity pasal coronavirus ni. So yang menyebabkan ramai ibu-ibu kita stres adalah bila kita rasa yang benda ni dia boleh bawa mudarat kat kita. Okay, tapi kita tak nampak dengan mata. Dan bila kita tak nampak dengan mata kita sendiri dan boleh membawa mudarat kat kita. Hai Puan Syahira, dia akan menyebabkan kita lagi takut because it's a fear of the unknown. We cannot see it. Okay, so untuk melawan perasaan takut ni, nombor satu, kita kena dengar dan dapatkan maklumat yang setepat yang boleh. Okay,
Setepat yang boleh, saya recommend lah kalau boleh tu kita dengar daripada mungkin bila DG Kesihatan kita, Dr. Hisham buat live, itu. Sebab itu memang statistik yang betul lah. Okey, dan ada hai Encik Asnawi, ya. Dan ada banyak juga yang medical portals yang akan bagi maklumat tentang keadaan terkini pasal virus, itu boleh dipercayai lah. Kurangkan penggantungan maklumat tentang virus ni kepada mungkin personal punya accounts dekat Facebook, sebab kadang-kadang kita tak tahu kan. And medicine ni is memang definitely kita panggil evidence based. Kena ada bukti baru kita jadikan benda tu betul lah, ya. Hai Puan Saidatul Nafisah. Ya, Puan pun gorgeous juga. Okay. Alright, so hari ni tadi doktor cakap dah kenapa virus ni sesuatu yang menyebabkan banyak kerisauan, because we don't know a lot about it. And doktor simpulkan kita kena tahu cari maklumat daripada sources yang reliable. Okay, mungkin doktor boleh petik apa yang saya baca daripada website WHO, World Health Organization, tentang virus ni, iaitu sampai takat ni lah kajian yang diorang buat, di mana sekiranya seseorang ibu tu mengandung dan ibu tu memang ada COVID-19 lah, jangkitan COVID-19, didapati bayi yang dilahirkan tu tak boleh mendapat penyakit tu melalui proses bersalin. Proses bersalin, ya, perempuan jangan terconfuse lah. Sebab bila dia buat kajian untuk tengok ada virus tu atau tidak dekat dalam air ketuban dan dalam breast milk, memang tak ada. Ya. Hai Puan Iziani, ya, ingat patient allergic kat gauze. Okay, ni special patient saya ni, dia allergic kat kapas. Ya. Okay, alright, so bagi saya itu adalah satu berita baik buat masa sekarang ni, because a mother can never be wrong bila dia deliver baby dia, dan dia takkan pass down the viral infection to the baby. Okay. Alright, ni Puan Anik. Ni orang jauh ni daripada Pangkalan Hulu. Bahaya tak dok mengandung time penyakit merebak? Ada kesan untuk baby? Doktor rasa doktor baru je jawab, di mana penyakit ni tidak transmit melalui proses bersalin, ya, macam you bersalin, tapi provided kalau you ada COVID-19 tu, you bersalin tu, you pakai mask ataupun you melalui proses Caesar, maka baby memang tak dapat insyaAllah COVID tu lah. Hai Puan Wahida, hai. Okay, so back to the big topic now. Okay, persediaan semasa mengandung. So bila kita cakap pasal persediaan ni, kita boleh bahagikan dia kepada 4 aspek utama lah. Hai Puan Fazila, Puan pun cantik juga. Okey, 4 aspek utama yang persediaan ni, iaitu pertama, persediaan fizikal. Persediaan fizikal ni masa mengandung ni memang walaupun tak ada wabak COVID ni pun kita mesti ada persediaan fizikal lah, ya. Okey, sorry, ada satu soalan. Kalau macam tu Anik boleh continue lah, boleh continue ambil baby. Ya Puan Anik, kalau nak get pregnant tu, well, probably kalau lebih baik tu waktu yang dah lepas wabak ni lah. Tapi kalau memang dah teraksident kan, kita kan duduk rumah, PKP, masak sedap-sedap, layan baik-baik, semua senyum-senyum je, terada baby, shouldn't be a problem. Tapi datang, scan dan check awal. Okay Puan Anik? Okay? Alright, so tadi persediaan, doktor baru nak sentuh pasal 4 jenis persediaan yang kita kena buat. Persediaan fizikal dulu. So even kalau kita mengandung dan tak ada wabak COVID, persediaan fizikal ni sangat penting. So persediaan fizikal nombor 1 adalah dari segi pemakanan kita. Okay? You always have to continue to eat healthy food. Maksud dia macam kita tak boleh lah rely on makanan-makanan yang mengenyangkan sahaja tanpa nilai nutrisi. Contoh dia, kalau makan tu elakkan benda yang bergula tinggi. Okay, cakes, sugary drinks, ya. Benda-benda ni dia mempunyai nilai kalori yang tinggi tetapi memudaratkan, dan especially kat Kedah, ya, dia menyebabkan peningkatan mendadak jumlah ibu-ibu yang mempunyai kencing manis masa mengandung. Okey, so pemakanan mesti makan yang sihat, mempunyai nutrisi yang tinggi, bukan kalori yang tinggi.
Okey, so itu pertama pemakanan. Doktor kira lah rasanya waktu sekarang ni sebab PKP dari segi pemakanan, persediaan makanan, rata-rata ibu-ibu sendiri yang menyediakan makanan. Maka disebabkan ibu-ibu sendiri yang menyediakan makanan, sebenarnya kan sangat betul lah Doktor dengan Dr. Farah pun baru sembang pasal benda ni. Sangat kurang dengar pasal ibu-ibu yang cirit-birit, muntah-muntah sebab keracunan makanan. Because saya pasti yang sediakan makanan tu cook with love. Di mana dia basuh dengan bersih-bersih, dimasak dengan proses yang sangat bersih dan disimpan dengan baik makanan. So ni memang plus point sangat untuk ibu-ibu yang kat rumah masa PKP ni, penyediaan makanan yang bersih, bernutrisi dan berkhasiat. Okey? Alright, itu pertama, persediaan fizikal. Persediaan fizikal yang kedua adalah by staying active. Okey? Kita kat rumah, kita tak keluar, kita tak pergi kerja, tak pergi pasar, husband yang pergi pasar. Okey, kita cuma duduk kat rumah kutuk-kutuk je apa yang husband kita beli dari pasar atau supermarket. Saya pun buat juga sebab husband saya selalu tukar-tukar benda yang saya suruh dia beli, dia pandai-pandai alter, so memang kena jugalah. Okey, so untuk stay aktif ni dekat rumah, okey, kita boleh buat benda yang mungkin kita tak pernah terfikir nak buat. Mungkin berkebun, ya, menanam pokok, mengeluarkan peluh. Pagi, petang, korek-korek tanah sikit kan. Korek-korek tanah tu, pastikan lepas korek tanah tu, mesti basuh tangan bersih-bersih. Tak boleh ada sisa-sisa tanah ataupun kekotoran dari luar tu masuk ke dalam rumah. Bahaya puan. Okay. Boleh gardening but must be very very clean. Okay. Ataupun rumah yang ada tangga. Okay, naiklah tangga tu 2-3 kali. Tak maulah pagi turun daripada tangga duduk bawah. Esok malam ataupun malam petang kan baru naik atas. Naik 2-3 kali tak apa. Pelan-pelan lah. Bukannya nak suruh racing ataupun workout naik tangga. Yang penting kena stay aktif. Okay, alright. Itu yang kedua lah, persediaan fizikal. Hai Puan Izzati. Hai, thank you for watching. Puan Fauzian, hai. Tokek kerepek kita ni. Dan Puan Nur Kumairah ada soalan. Salam doktor, nak tanya berapa kos untuk buat IVF di Puteri Medical Center. Puan Kumairah, minta maaf, kita tak ada perkhidmatan IVF di sini. Mungkin boleh rujuk ke hospital-hospital lain lah. Macam di Penang, Genesis ataupun di Alustar. Kalau tak salah doktor lah, tak lama lagi akan ada dekat Vistana. Ya, Puan Kumairah? Okey. Alright, so tu dua lah persediaan fizikal tadi ya. Dan yang ketiga doktor rasa yang paling penting lah adalah untuk ibu mengandung, persediaan untuk mengoptimumkan. Maknanya kalau you ada apa-apa penyakit masa mengandung, terutama kencing manis. Ramai sangat pasien-pasien saya ni kencing manis. So kita kena kawal gula supaya sakit kencing manis kita ni berada pada tahap yang sangat stabil. Okay? Bila dia berada pada tahap yang sangat stabil, maka efek kepada kita sebagai ibu dan juga kepada bayi yang kita bawa, yang kita kandungkan tu adalah minimum. Maka kalau you nak try bersalin biasa, mungkin lebih baik sebab baby tak besar sangat, sebab you kawal gula you dengan baik. Ataupun sebab gula dikawal dengan baik, you tak perlu untuk dipaksa bersalin awal 38 minggu sebab you tak perlu ubat dan tak perlu cucuk insulin. Okay? Alright? So, tu persediaan fizikal. 3 benda. Optimize keadaan sakit yang ada, makan berkhasiat dan stay physically active. Okay, right. Kedua, persediaan yang penting adalah persediaan sosial. Persediaan sosial ni dari segi mungkin sebelum ni pun kita buat juga, tapi dia bukan benda yang very high on our mind. Nak bersalin, nak fikir pasal persediaan sosial ni biasanya bukan masalah besar lah. Apa yang saya maksudkan dari segi persediaan sosial lah adalah persediaan untuk anak-anak kita yang kat rumah tu. Katalah nak bersalinkan baby nombor 4 dah. Yang lagi 3 orang kat rumah tu, hero heroin kat rumah tu, kita kena plan awal-awal. Okey, kita kena tahu nak letak kat rumah siapa, nak hantar bila, ataupun ada ke orang nak datang tolong jagakan, mak ke mak tok ke tolong teman kat rumah. Benda-benda ni dulu sebelum PKP dia bukan problem yang besar lah sebab tak ada restriction nak balik kampung. Tapi sekarang benda ni adalah sesuatu yang memang perlu diambil kira.
supaya bila tiba masa nak beranak tu, tak kelam kabut yang 4 orang lagi nak letak kat mana, 3 orang tu nak letak kat mana. Okay, alright. Hai Puan Nurul Aini, ya dia cakap kat sini tak sabar jumpa Dr. Ayu, Selasa ni baby twins cukup 36 minggu. Oh ya Puan Nurul Aini, okey nanti datang, nanti kita tengok baby, kita buat scan lagi sekali ya Puan Aini. Okey. Alright, persediaan ketiga. Alright, persediaan material. Okey, persediaan material ni waktu PKP ni ialah melibatkan especially 2 benda lah, barang-barang dan juga kewangan lah. Barang-barang ni kalau tak bersedia dari sekarang, pelan-pelan lah kutip-kutip. Sebab kita tak tahu, mungkin waktu yang kita nak bersalin tu, kedai baby tutup. Nak pergi Tesco ke, nak pergi Econ Safe beli barang kena beratur panjang. So, kita buat persediaan siap-siap dari segi material. Kumpulkan barang-barang yang perlu dibawa, letak elok-elok satu tempat, buat checklist. Tengok, cukup tak benda ni? Nanti nak pergi hospital, macam mana ada benda yang tak cukup? Kalau tak cukup tu, cukupkan siap-siap. Beli siap-siap. Kirim kat husband yang nak pergi shopping tu untuk bawa barang-barang tu siap-siap. Okay, alright. Dan dari segi keuangan pun, yang mana yang memang ada plan lah nak buat, nak bersalin kat swasta tu, pastikan kalau boleh cukup lah. Sebab kita tak nak perancangan kita untuk bersalin kat satu tempat tu terbantut sebab kita tak buat persediaan yang perlu. Okay, alright. So kita dah cerita pasal 3 persediaan. Persediaan fizikal, persediaan sosial dan persediaan material. Hai Ida. Hai Puan Ida. Dr. Salahuddin. Watching juga. Dr. Salahuddin ni, Dr. Saleh. Kalau dekat Facebook, mungkin ramai yang dah baca. Dia adalah pakar kanak-kanak dari... Saya ada baru share stage pasal yang dia buat hidung macam ni. Pasal apa? Bau kentut. Sebabnya orang COVID dia hilang deria bau. Betul? Dr. Saleh? Okay. Alright. So, persediaan yang keempat. Yang last lah. Tapi saya rasa antara yang paling penting. Okay. Adalah persediaan mental. Okay. So, bila kita cakap pasal persediaan mental ni, dia melibatkan banyak aspek jugalah. Sebab persediaan mental ni, dia akan mendeterminkan, dia menentukan keadaan kita nanti bila kita bersalin dan bersalin. Okey, maka semua orang cakap lah, bila kita persediaan mental ni, kita perlu positif, kita perlu be in control. Betul, memang betul, persediaan mental perlu positif, be in control, but sometimes it's easier said than done. Lebih senang untuk kita cakap benda ni daripada kita buat. Maka doktor kira mungkin doktor boleh advice lah sikit, sebab doktor pun membuat benda yang sama juga. Sebab mental ni adalah sesuatu yang kita boleh kawal. Apa yang kita choose to think ataupun apa yang kita choose untuk react. Maka untuk jadi seorang yang positif, pertama kita kena bersama dengan orang-orang yang berfikiran positif juga. Avoid orang yang suka complain about everything. Avoid orang yang memang hi Encik Khairul, schoolmate saya tu. Avoid orang yang see the bad in everything. Kita tak perlu berdampingan dengan orang yang macam ni lah untuk sementara waktu ni. Okay, itu pertama. Kedua, walaupun kita duduk dekat rumah, PKP tak jumpa orang face to face, tapi saya pasti ramai orang handphone tu tak lepas lah. Okay, handphone tu tak lepas, baca status, baca update status. Bukan Angie? Yup. Okay, so dekat social media ni kita kena pilih lah apa yang kita nak dengar, apa yang kita nak baca, apa yang kita choose to understand and choose to believe. Okay, sebab benda ni akan jadikan pemikiran kita dan menjadikan action kita nanti. Okay, so macam saya lah, benda-benda yang saya choose to see dekat social media at the moment ni, sekarang ni kebanyakannya lebih kepada medical update tentang COVID. Sebab kalau tak, macam mana nak sembang dengan puan-puan semua, nak bagi maklumat terkini. Pertama lah. Kedua, benda yang santai-santai. Contoh dia macam resipi masakan. Memang saya follow lah yang tu banyak-banyak sebab saya rasa
Macam ramai orang improvise resipi-resipi yang susah jadi sangat senang and doable. Oh, ramai orang follow lagi. Hai semua. Ya, saya kenal Puan Aisyah. Mesti saya kenal. Ada soalan daripada Iliati. Assalamualaikum, Dok. Ayu. Thanks, advise me the best dog. Oh, most welcome, Puan. Thank you for coming and trusting me juga. Cik Wan Nur Sabah. Assalamualaikum. Cik Wan, apa khabar? Hai, Puan Sasi. Happy semua orang kat sini. Okay, so tadi yang pasal mental lah yang kita dekat social media tu, so kena jaga betul-betul apa yang we allow here, because it's gonna stay in our brain and we're gonna bring it out. Cara kita bertindak lagi. Okay, alright, tu nombor 1 lah. Okay, control and be positive. Nombor 2, kat rumah tu ada husband, ada anak-anak, so saya rasa waktu ni adalah waktu paling baik untuk bonding. Waktu paling baik untuk establish that good connection. Sebab nanti bila nak bersalin, siapa lagi lah yang nak tolong urut belakang kita, nak tolong pegang tangan kita, nak bagi semangat kita? Husband kita lah. Okay, so ini adalah masa yang terbaik. Dia pun tak kerja, mungkin dia work from home, untuk have a good, strong, trustworthy relationship dengan husband kita, supaya nanti bila kita nak bersalin, dia akan doakan kita dan dia akan bagi support kat kita. Okay, alright. Okay, so itulah recap balik. Baru tadi saya bagi tahu tentang 4 persediaan masa hamil semasa wabak COVID. Physical, okay, makan, stay active, optimize your medical condition. Nombor 2, persediaan sosial, arrange anak-anak ataupun siapa nak main jaga anak, siapa nak tembak kat rumah, nak berpantang macam mana, arrange siap-siap. Jangan tunggu masa nak beranak dah. Nombor 3, material preparation. Okay. Material preparation ni maksud dia bahan-bahan semua siap-siap. Walaupun kandungan tu baru mungkin 34 minggu, start kutip dari sekarang. Sebab kita tak tahu kedai-kedai ni berapa lama nak tutup. Nak masuk Tesco pun kena beratur. Okay. Dan nombor 4 tadi yang paling penting, mental preparation. Sebab what is in here will be kept in here, and itulah yang akan kita keluarkan nanti. Okay. Alright. Hai Puan Arina. Okey, Puan Arina tanya, doktor, kalau bersalin nanti, husband boleh masuk labor room tak? Okey. Dekat sini, dekat Puteri Ayu Medical Center, sebab kita memang pilih pesakit kita yang low risk dan juga yang tak ada risiko untuk dapat COVID, ya kita benarkan suami masuk dalam labor room untuk support isteri. Yes, boleh Puan Arina. Okey. Ni Puan Mirnim. Hai Dr. Ayu, lama tak jumpa terbaik. Yes, saya pun lama tak jumpa you. Rindu tau kat semua korang, patient-patient ni. Lama tak jumpa. Okay. Alright, so hari ni perkongsian saya pendek je. Tak lama, berapa minit ni. Okay lah, tak sampai setengah jam. Kadang-kadang sembang banyak-banyak ni pun tak semua yang lekat. So nanti doktor akan buat lagi live session. Probably kita sembang tentang persediaan dalam labor room dan menghadapi kelahiran masa wabak COVID. Maybe in the next few days, ya. And ni lagi satu soalan lagi. Puan Nur Ginayatul Fitria. Ya, Puan Ginayatul, apa khabar? Tengok doktor pun dah boleh dapat aura positif. Alhamdulillah, terima kasih. Doktor yang sangat baik dengan pesakitnya. Saya baik dengan anda, so anda pun baik dengan saya. So, we get each other's energy. Okay? Alright? Alright, so nanti kita jumpa lagi. Saya pun kejap lagi nak siap-siap nak balik, nak masak. Terpaksalah. So, okay, stay safe, stay at home. Dan kalau ada apa-apa soalan untuk next topic, today siap-siap. Nanti kita orang announce bila next live session, kita sembang lagi. Okay, selamat memasak. Okay, Assalamualaikum. Bye.